Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa 15 hari bulan 12 ya. Alhamdulillah pengajian pukul 3 petang. Tafsir harfiah surah At-Takwir, sambungan ayat yang ke-15 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Rahil, Ibu Maimunah, Ibu Adibah, Ibu Selamah, Ibu Zanita, Ibu Bahariah, Kak Wan Imamah, Makcik Nurul Aini, Ibu Maryam, Hatunan Jiramli, Ibu Nur Baizura dan semua ibu boyah yang lain. Alhamdulillah. Ini boyah, kita terus sambung ya pengajian kita. Sekejap ya. Okey. Jadi saya ingat mengajar ni tak naklah buka kipas. Tapi bila tak buka kipas panas pula. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ayat 15 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah At-Takwir bermula ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صدق الله العظيم. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bil khunnas. Tengok dulu pada fala uqsimu bil khunnas. Jadi ibu ayah fa tu biasa terjemah fa tu maka lah ya. Biasa fa terjemahnya maka. La uqsimu, la uqsimu, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah nampak tak la kat situ? Biasa la terjemah apa ibu? La biasanya terjemah apa? La ni terjemah apa biasanya? Tidak kan? Biasanya la terjemahnya tidak. Biasanya la terjemah tidak. Yang kita belajar pun dalam kita belajar dalam mustawa 1, la tu ada la nafiyah terjemah tidak dan ada la nahiyah yang terjemahnya jangan. Tapi di sini ada tak ibu tengok terjemah masing-masing? Ada tak terjemahnya dengan tidak ataupun jangan? Ada tak? Ada tak dalam Quran terjemah ibu ayah terjemah tidak ataupun jangan? Tak ada. Nanti mesti ada yang timbul terfikir kenapa la ni ada kat sini tapi tak ada pun terjemah tidak. Ibu ayah yang la yang kita belajar tu baru 2 je la yang kita belajar. La ni ada banyak makna ibu, ada banyak makna la. Antara makna la ada la syu'ur, la mubalah, la salkiyah, la insani, la macam-macam lah la ni. La ataf, kita baru belajar 2 je. Jadi di sini ibu ayah la di sini dipanggil la zaidah. Apa ibu dipanggil la zaidah. Saya tulis macam ni zaidah. Zaidah macam ni. Tambahan. La zaidah maksudnya la tambahan. Saya tulis sekejap ya. Sekejap. Huruf la zaidah. Ibu ayah. Okey, terus mute ya. Okey. La zaidah begini. Okey, apa zaidah tambahan. Maksudnya la tu ada dalam ayat tapi tak ada dalam makna, tak ada terjemahan lah. Maka fala uqsimu tu ibu ayah, la tu kita tak payah terjemah tapi terus ambil pada uqsimu. Tapi apa tujuan didatangkan la tu? Kalau la tu tak ada terjemah, buat apa ia didatangkan? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita baru belajar ni pasal kita jumpa dalam ayat ni. Saya tak masukkan dalam mana-mana kursus bahasa Arab saya pasal perbahasan agak tinggi. Cuma dah alang-alang kita sampai kepada ayat ni, ibu ayah tahu, cukup ibu ayah tahu di sini la ini adalah la tambahan, zaidah. La tambahan apa tujuannya? Untuk memberi makna tegas, untuk menegaskan perkhabaran. Untuk menegaskan perkhabaran. Saya ulang balik ibu ayah, la di sini pada fala uqsimu, la di sini adalah la zaidah.
la tambahan. Apa tujuan dia? Untuk menegaskan perkhabaran. Okey, buaya yang dirahmati Allah ya. Jadi saya tak nak bincang panjang-panjang. Cukup tahu la tu tak ada terjemah. Itu saja. Tapi ada makna tak? Mestilah ada makna ibu ayah. Takkan, walaupun ia huruf tambahan, tapi jangan kita ingat tambahan kita ni, tambahan dalam Quran ni, tak ada makna. Ada makna dari segi balaghahnya, dari segi ilmu balaghah kesastraan dia. Okey. Jadi boleh akan tengok fala uqsimu terjemahnya maka aku bersumpah, betul kan? Aku bersumpah kan? Betul. Aku bersumpah kan? Betul ya, Ibu Maimunah ya, betul ya. Okey. Maka kita akan lihat terjemahnya aku bersumpah. Okey, boy. Aku tu Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boy dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi daripada bab if'al. Aqsama. Aqsama bersumpah. Ibu tulis ya. Alif atasnya hamzah, qaf, sin, mim. Aqsama. Apa dia makna aqsama? Telah bersumpah. Aqsama fi'il madhi telah bersumpah. Fi'il mudhari'nya ibu ayah yuqsimu. Fi'il mudhari'nya yuqsimu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aqsama yuqsimu iqsaman. Ibu ayah belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama bab yang ke-15 bab if'al. Okey, bab if'al akan belajar nanti insya-Allah ibu ayahnya. Jadi ibu ayah uqsimu kotak ke berapa agak-agak ibu ayah? Uqsimu ni fi'il mudhari' kotak ke berapa? Kotak ke berapa ibu ayah? Uqsimu kotak 13, betul ibu ayah? Maka uqsimu aku bersumpah. Ibu ayah la di sini tak payah terjemah, tidak ada terjemahan. Tapi ada makna tak? Walaupun la ni la tambahan tapi ada makna. Dari segi apa? Dari segi dia memberi penegasan terhadap perkhabaran tadi. Maka fala uqsimu aku bersumpah. Maksudnya aku betul-betul bersumpah. Okey? Terjemah ibu ayah aku bersumpah saja. Aku bersumpah saja, tapi yang kita faham secara harfiah, bersumpah tu bukan sumpah main-main sampai didatangkan la di situ. Ibu ayah biasa tak dengar saya sebut la takkid, lam takkid. Biasa dengar tak sebut lam takkid? Biasa dengar kan saya sebut lam takkid kan? Itu huruf lam sahaja, itu huruf lam. Ini lam alif. Ini lam alif jarang jumpa, tapi bila kita jumpa sekarang ni kita terus ambil tahulah ya. Saya tak bincangkan selalu ni. Kebetulan kita jumpa sekarang, maka ibu ayah terus pegang. Bila kita baca surah ini, kita tahu la tu bukan la memberi makna tidak ataupun jangan. Tapi la di sini adalah la zaidah, la tambahan memberi makna li ta'kidil khabar, untuk menegaskan perkhabaran dalam ayat ni. Boleh buat insya-Allah ya. Kalau tak faham nanti dengar balik audio video ni, tengok balik video ni dan hazamkan insya-Allah. Maka uqsimu adalah fi'il mudhari' aku bersumpah. Maka aku bersumpah bil khunnas. Bi dengan al khunnas. Al khunnas ni nama bintang-bintang ataupun planet-planet. Satu gugusan namanya al khunnas. Okey. Okey. Ibu ayah kalau dalam Quran terjemah saya bil khunnas, al khunnas terjemahnya bintang-bintang. Apa terjemah ibu ayah bil khunnas? Apa terjemah bil khunnas dalam Quran terjemah ibu ayah? Apa terjemahnya? Khunnas ni dia jamak ya, dia jamak. Apa terjemah ibu ayah? Demi bintang-bintang. Okey, bintang-bintang semua ya. Okey. Betul lah terjemahnya bintang-bintang, betul. Apa maksud khunnas ni? Bil kawakibi al rawaji'. Maksudnya bintang-bintang ataupun planet-planet, boleh terjemah bintang ataupun planet yang mana yang dia berpusing dan dia kembali balik. Dia pusing kembali balik tempat dia. Pusing kembali balik tempat dia. Itu dipanggil khunnas. Ulang balik ibu. Bintang kan berjuta bintang. Yang kita tengok planet-planet yang kita nampak ni pun nampak macam bintang kan. Dia jauh. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bintang-bintang ataupun planet-planet yang bergerak, dan dia bergerak, dia pusing, kemudian sampai balik tempat dia pergi tadi, pusing sampai balik tempat dia
kan, itu dipanggil khunnas. Bil kawakibi ar-rawaji', bintang-bintang yang pulang masing-masing. Min khanasa yakhnusu idza ta'akhkhara. Okey. Ibu ayah, planet-planet ni bila dekat nampak besar tak? Contoh, planet-planet yang kita nak lihat bila dia dekat dengan kita nampak besar ke kecil? Ibu ayah. Nampak besar ke kecil? Planet-planet yang kita lihat nampak besar kan? Bila jauh nampak besar kecil bila jauh daripada kita. Jauh maksudnya dalam orbit tu dia berada di tempat yang jauh daripada kita. Nampak dekat kecil? Kecil. Okay. Jadi ibu ayah, satu lagi. Kita biasa dengar perkataan kha nin sin, kha nun sin. Dalam surah apa? Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas syaitan yang bernama Al-Khannas. Ibu ayah, dalam badan kita ni ada satu jenis syaitan yang bernama Al-Khannas. Al-Khannas itu berada di mana ibu ayah? Syaitan bernama Al-Khannas itu berada di mana? Berada dalam kita punya salur darah kita. Namanya Al-Khannas. Urat darah kita, betul ibu ya? Dalam urat darah kita, nama syaitan tu Al-Khannas. Kenapa dia mana Al-Khannas? Khannas ni daripada fi'il madhi dia khanasa. Fa'ala khanasa, mudhari'nya yakhnusu. Fa'ala yaf'ulu. Khanasa yakhnusu. Khanasa yakhnusu fa'ala yaf'ulu. Apa dia makna khanasa? Maksudnya kembang kencuk. Kejap besar, kejap kecil, kejap besar, kejap kecil. Okey. Jadi syaitan yang bernama Al-Khannas dalam surah tadi berada di urat darah kita. Maka bila kita ingat pada Allah Ta'ala, dia akan mengecil, kecil je. Lebih kecil daripada lalat. Daripada lalat. Kalau lalat kecil, lebih kecil daripada lalat. Maksudnya lemah lah khannas tu. Ibu ayah, lalat kuat ke lemah ibu ayah? Lalat kan lemah kan, binatang yang lemah. Maka khannas, bila mana kita ingat pada Allah, kita berzikir pada Allah, dia akan mengecut sampai lebih kecil daripada lalat. Tapi bila kita lupa pada Allah, dia akan mengembang besar hingga dia menguasai kita. Dia membisikkan bisikan-bisikan yang menyebabkan kita jadi kalah. Kita kalah dengan bisikan-bisikan Al-Khannas. Was-was ni maksudnya bisikan-bisikan jahat. Jadi ibu, kenapa dia panggil Al-Khannas tadi? Kenapa dipanggil syaitan tu dipanggil Al-Khannas? Kenapa? Cuba ibu jawab balik kenapa? Kita ulang kaji. Kenapa dipanggil syaitan dalam badan kita ni dipanggil Khannas? Kenapa? Yang mendatangkan was-was ni. Ibu tulis, betul, membesar dan mengecut, itu saya nak. Membesar dan mengecut. Bukan membisikkan ibu. Dipanggil Al-Khannas kerana dia membesar dan dia mengecut. Itu dipanggil Al-Khannas. Bila ingat Allah, bila ingat Allah, dia kecil. Bila ingat Allah, dia kecut. Syaitan tu kecut. Bila kita lupa pada Allah, ibu, syaitan tu mengembang. Besar syaitan tu. Maksudnya dia kecil besar. Begitu juga, bintang-bintang tadi tu yang dimaksudkan macam mana bintang-bintang ni. Kenapa dipanggil khunnas? Uqsimu bil khunnas tu kenapa namanya khunnas? Tak apa ibu. Kenapa dipanggil khunnas? Kerana bila dia dekat dengan kita nampak besar. Bila dia berada dalam orbit, tapi jauh di hujung kita, dia mengecil. Tapi dia akan kembali ke tempat asal dia. Maka ibu, bintang-bintang begini dipanggil khunnas. Okey. Ibu ayah, siapa yang baru tahu khunnas tu bintang-bintang yang sifatnya begitu? Saya baru tahu. Pasal apa? Saya baca kitab kan, kitab tafsir, baru saya nampak. Ibu ayah. Bersama saya sekarang ni ada beberapa kitab tafsir sebenarnya. Saya baca pada ibu ayah, saya bacakan kitab ni. Kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Tapi pasal tu penting tak ibu ayah? Kita kena tahu harfiah. Ibu pun mesti terfikir. Ibu, biasanya kalau bintang-bintang, apa dalam bahasa Arab bintang-bintang? Apa dalam bahasa Arab? Yang biasa kita jumpa. Bintang-bintang di langit apa kita jumpa dalam bahasa Arab? Najmun pun bintang boleh? Kawakib. Najmu boleh. An-najmu, al-kawakib.
kan bintang-bintang kan. Dan di sini kenapa bintang dipanggil al-khunnas? Mufradnya khanis, jamaknya khunnas. Kenapa? Oh, rupanya ada pula kategori-kategori. Kalau bintang-bintang tu, planet-planet tu jenis ikut orbit dia berpusing kembali pada asalnya, pusing kembali pada asalnya, dipanggil khunnas. Orang boyahnya salin ya. Okey. Saya bacakan dia punya dari segi bahasanya. Bil kawakibi ar-rawaji'i min khanasa yakhnusu, daripada fi'il khanasa yakhnusu, idza ta'akhkhara, bila dia ada di belakang maka dia nampak kecil. Wa wahiduha al-khanis, mufradnya singularnya khanisun, fa'ilun khanisun. Ay munqabid mustakhfi, fahiya allati tarji'u fi majraha wara' asy-syamsi. Wahia, okey. Inilah dia bintang-bintang yang dalam tafsir bagi tahu, bintang-bintang yang beredar mengelilingi matahari. Yang berada di sekitar planet-planet kita lah khususnya. Wahia indal jumhur, lafaz khunnas tadi di sisi jumhur para ulama tafsir, al-kawakibu as-sayyaratu kasyamsi wal qamari, adalah bintang-bintang yang bergerak. Seperti contohnya planet-planet bergerak seperti matahari, dianggap macam tu juga, matahari, bulan, apa lagi? Zuhal, wa Utarid, wal Marikh, wal Zuhrah, wal Mushtari dan sebagainya lah. Planet-planet yang kita biasa sebut Marikh, Mushtari, Zuhal semua ni, mereka berpusing, kan betul kan? Mereka ada ular pusingan tahunan mereka. Maka planet-planet yang begini dipanggil apa ibu? Dipanggil apa? Dipanggil khunnas. Okey. Jelasin bawah ya. Kemudian ada pula al-jawari. Al-jawari pula. Ada pula planet yang panggil al-jawari. Al-jawari macam mana? Al-jawari ni maksudnya as-sayyaratu allati tajri ma'a syamsi wal qamar wa tarji'u hatta takhfa ma'a dha'i syamsi. Ada juga planet-planet yang bergerak sekali dengan matahari dan bulan. Dia bergerak sekali dengan matahari dan bulan, bergerak sekali. Itu dipanggil al-jawari. Panggil al-jawari. Okey. Al-kunnas. Apa pula makna al-kunnas? Okey. Al-kunnas kejap ya. Al-kunnas maksudnya okey. Al-kunnas yang tersembunyi, yang tak nampak. Al-kunnas maksudnya yang tersembunyi, yang tak nampak. Al-kunnas allati taknisu fi abrajiha. Yang tak nampak, bila masa dia berada di hujung kita tak nampak dia. Itu dipanggil al-kunnas. Ai tastatir, tak nampak. Fahiya takhtafi tahta dha'i syamsi, yang mana dia terselindung di balik cahaya matahari. Dia bila matahari menerangi dia, dia tu jadi tak nampak. Itu dipanggil kunnas. Planet-planet yang panggil kunnas. Okey, boleh buat insya-Allah ya. Saya ulang balik. Apa ni tafsiran dia? Fala, kita ambil dua ayat tadi ya. Fala uqsimu, la tu adalah la zaidah. Maka kita tak terjemah la, kita baca fala uqsimu, maka aku bersumpah. Bil khunnas, dengan khunnas tadi apa? Bintang-bintang ataupun planet-planet yang sifatnya bergerak bila jauh dia kecil, bila dekat dia besar, nampak besar, jauh nampak kecil, dekat nampak besar. Itu dipanggil khunnas, daripada khanasa yakhnusu. Dan saya cakap pada ibu ayah dalam surah An-Nas, syaitan yang mengganggu kita, mendatangkan was-was, dipanggil khannas. Kenapa dipanggil al-khannas? Kerana sifatnya dia mengembang. Bila manusia lupa pada Allah, dia kembang. Bila kita ingat Allah, dia pun menguncup. Maka dipanggil al-khannas. Okey. Dan di sini dibaca al-khunnas. Kenapa bil khunnas? Kerana planet-planet tadi sifatnya jauh dia kecil, dekat dia nampak besar. Kemudian al-jawari al-kunnas. Al-jawari yang bergerak, al-kunnas maksudnya yang menguncup. Apa terjemah ibu ya? Al-kunnas.
Apa terjemahan buaya? Al-Kunnas. Cuba tengok terjemahan buaya. Apa terjemahan Al-Kunnas? Yang terbenam. Okey, boleh yang terbenam? Yang terbenam. Okey, terjemah cantik yang terbenam. Lagi? Yang terbenam boleh berlindung, nampak berlindung ataupun terbenam. Maksudnya berlindung macam mana? Bila matahari, cahaya matahari tu, bila cahaya matahari tanda menderang, dia tak nampak. Ibu Surita tersembunyi, itu cantik terjemah. Tersembunyi. Kalau terbenam nampak macam dia terbenam macam tu. Tersembunyi maksudnya tak nampak. Tak nampak. Kalau terbenam, macam kita kata matahari terbenam, asalnya nampak. Betul jadi tak nampak. Tapi kalau tersembunyi, dia memang kita tahu. Ada benda yang menyebabkan bintang-bintang tadi jadi tak nampak. Iaitu matahari. Matahari bila dia terang benderang, bintang-bintang jadi tak nampak. Itu dipanggil Al-Kunnas. Buaya ya. Okey, sekejap ya. Okey, insya-Allah buaya yang dirahmati Allah. Kemudian kita tengok mana tafsiran dia. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, itu tadi terjemahnya dah. Tengok tafsirannya. Ai uqsimu bi jami'il kawakibi allati takhnusu. Aku bersumpah dengan seluruh bintang-bintang, seluruh planet yang menguncup, yang mengecil. Ai takhtafi bin nahar tahta dha'i syamsi. Yang mana sifat bintang-bintang tadi, planet-planet tadi tersembunyi di balik matahari apabila matahari menerangi. Okey, Boya, saya tanya Boya ya. Bintang-bintang ni ketika malam nampak ke tak nampak? Tanya Boya, senang ceritalah. Ketika malam nampak ke tak nampak? Nampak tak bintang? Berjuta bintang kat langit kita nampakkan pada waktu malam. Bila waktu siang nampak tak siang? Nampak tak waktu siang nampak tak bintang? Ke nampak matahari saja? Tak nampak. Bila waktu siang tak nampak. Nampak itu dah tadi. Fala uqsimu, aku bersumpah bil khunnas, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang ada jauh nampak jauh dan ada nampak dekat. Tengok pada tu kan ada. Al-jawari, bintang-bintang tadi dia beredar. Tetapi masa yang sama dia al-kunnas. Dia tersembunyi. Bila tersembunyi, bila siang matahari terbit, apa jadi pada bintang? Bintang tu ada tapi dia tersembunyi. Itu dipanggil kunnas. Jelas tak Ibu ya? Kenapa dipanggil al-kunnas tadi? Saya ulang boleh, saya kasih faham soal ni. Mula-mula khunnas. Yang kedua kunnas. Kenapa dipanggil al-kunnas, al-khunnas dengan kha? Dengan kha tadi. Al-khunnas kenapa? Kerana sifat bintang tadi, sifat planet tadi, dia pusing ikut orbit dia. Bila jauh nampak kecil je. Dekat nampak besar. Bintang yang sama, dia al-jawari. Dia bergerak, beredar. Al-kunnas. Al-kunnas maksudnya tersembunyi. Apa yang tersembunyi Boya? Apa yang tersembunyi? Tersembunyi maksudnya apabila matahari terbit pada waktu siang, mana pergi cahaya bintang-bintang tadi? Dah tak nampak. Itu dipanggil al-kunnas. Ibu nampak tak beza al-kunnas dengan al-kunnas sekarang Ibu ya? Biarlah kita lambat sikit apa, yang penting Ibu boleh faham. Nampak tak beza al-kunnas dan al-kunnas? Nampak tak beza dia? Faham kat awal faham ya? Jadi Ibu Ayah penting tak tahu dari asal mana perkataan tadi? Penting tak Ibu Ayah tahu asal perkataan tadi? Penting sangat. Jadi Ibu tahu khunnas dalam ayat ni dipanggil bintang-bintang tu al-khunnas. Dalam surah An-Nas dipanggil syaitan tu khannas. Dekat-dekat kha nun sin asalnya. Kha nun sin huruf asalnya. Kita tengok pula khanasa yakhnusu fa'ala yaf'ulu. Oh, rupanya maksudnya kembang kencuk, kembang kencuk. Kenapa dipanggil bintang-bintang itu al-khunnas, jamak kepada khanis? Kerana sifatnya bila jauh daripada orbit, pandangan mata kita nampak kecil je. Bila dekat nampak besar. Okey. Kenapa syaitan itu dipanggil al-khannas? Kerana bila kita lupa pada Allah, dia mengembang. Bila kita ingat pada Allah, dia mengecil. Macam tu Ibu Ayah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Wallati tajri fi aflakiha, dan juga bintang-bintang
Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang bergerak mengikut falak dia, mengikut orbitnya. Wa taknisu bil lail ay tazharu bil lail fi amakiniha. Dan bila waktu malam dia nampak. Waktu malam dia nampak. Okey. Kama tazharu az-ziba min kunusiha. Sebagaimana zombie apa ya? Musang ke apa ke? Ibu ya, musang keluar bila ibu ya? Siang ke malam musang keluar? Ha. Musang keluar pada waktu malam. Okey ibu ya. Bila siang nampak tak musang? Siang nampak tak musang? Tak nampak. Malam musang tiba-tiba je malam, apa ni ayam hilang lah apa benda lah kan. Tiba-tiba musang keluar waktu malam. Dia keluar dari mana? Dalam bahasa Arab kata kama tazharu az-ziba'u min kunusiha. Tempat ataupun tempat binatang buas bersembunyi dan pada waktu malam baru keluar dipanggil kunus dalam bahasa Arab. Kaf nun sin kunus. Okey. Saya tulis sekejap. Ni seronok ni. Ni menarik. Okey. Dalam bahasa Arab ada perkataan kinas. Kinas. Okey. Jamaknya kunus. Okey. Boleh nampak ya? Ada perkataan kinas. Kaf nun alif sin. Kinas. Dia punya jamaknya kunus. Apa yang maksud kinas? Kinas ni adalah tempat di mana binatang-binatang buas bersembunyi. Dan pada waktu malam baru dia keluar. Jadi maksudnya apa ni bintang-bintang tadi pada waktu siang dia tersembunyi tak nampak. Bila waktu malam baru dia nampak muncul zahir. Maka dipanggil bintang-bintang itu sebagai al-kunnas. Sebagaimana tempat di mana binatang-binatang buas bersembunyi antaranya musang, tempat tu dipanggil kinas. Di mana kinas ini pada waktu siang binatang-binatang buas bersembunyi dalam dia. Bila waktu malam baru binatang ni keluar cari makan. Ya. Jadi ibu yang terang sekarang ni boleh faham? Panggil kunnas makin faham insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okay, wa huwa alladhi yakhtafi fihi al-wahshu. Itulah tempat di mana binatang buas bersembunyi. Okey, wa qawluhu dan firman Allah Taala la uqsimu yuradu biha al-qasamu fi uslubil arab. Perkataan firman Allah Taala la uqsimu itu adalah dimaksudkan dengannya sumpah mengikut metodologi kaedah orang Arab. Wa yuradu biha ta'kidul khabar. Dan orang Arab bila didatangkan sumpah dengan lam alif tadi, fala uqsimu macam tu. Dia boleh je kata uqsimu aku bersumpah. Tapi dia nak menegaskan sumpah dia kata fala uqsimu. Lagi la tu tambahan, bukan la tu makna tidak. Aku tak sumpah, bukan. La tu tak ada terjemahan. Tapi dalam makna ada tak? Dalam makna ada. Apa tujuan? Ta'kidul khabar, untuk menegaskan perkhabaran. Siapa first time dengar ta'kidul khabar ni? Saya first time saya tengok tafsir baru saya tahu, masya-Allah tabarakallah. Siapa first time macam saya? Allahu akbar. Alhamdulillah ibu ya Allah bagi kita ni ya, alhamdulillah first time. Saya pun sebelum dah pernah ngajar dah, tapi bila baca balik tafsir yang lain, masya-Allah tabarakallah. Allah bukalah kefahaman tu. Allah bagi faham ya. كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم وإنما أقسم سبحانه بهذه الكواكب لما في تبدل أحوالها من الظهور والخفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرفها. Okey. Ibu ayah, kenapa Allah bersumpah? Allah menyebutkan bintang-bintang tu tadi. Kenapa? Kenapa Allah bersumpah dengan bintang-bintang? Kenapa ibu ayah? Ulama bagi tahu Allah bersumpah dalam Quran, Allah bersumpah dengan keadaan-keadaan ataupun benda-benda yang kita sentiasa dapat lihat. Ibu ayah, ibu tengok bintang tu sekali-sekala ke tiap-tiap malam ada bintang? Ke sekali-sekala je nampak bintang? Ibu nampak bintang sekali-sekala ke? Ataupun tiap-tiap malam nampak bintang? Bintang tu ada tiap-tiap malam ibu ayah kan? Nah, selalu nampak bintang kan? Apatah lagi kalau orang yang suka mancing.
Oh, kalau tak hujan. Kalau hujan tak nampak lah ya. Okey. Jadi boy ya, kita nampak bintang tu tiap-tiap malam kita nampak bintang. Apa tujuan Allah bersumpah dengan benda yang kita nampak selalu ni? Supaya kita beringat. Jadi bila kita tengok bintang, kita teringat. Firman Allah Ta'ala, "Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas." Boy boleh tengok bintang je. Tu beza orang yang belajar Quran, tafsir harfiah dengan orang yang sekadar belajar tajwid. Ibu belajar tajwid bagus. Tapi bila ibu belajar tajwid, ibu kuasai tajwid, tajwid ibu bagus. Sama ibu belajar bahasa Arab dan belajar harfiah Al-Quran, ibu yang akan baca Quran akan jadi manis ya. Nampak tak ibu ya? Kita belajar 2 ayat saja tapi Allah berikan kefahaman-kefahaman baru pada kita, alhamdulillah. Dan kita pun tak jangka Allah beri kefahaman tu pada hari ni. Termasuklah saya pun. Saya pun baru perasan. Baca surah ni selalu baru perasan kenapa dia panggil Al-Khunnas tu khunnas, baru perasan. Allahu Akbar. Begitu juga dengan kunnas, saya baru perasan. Ibu ayah Allah Taala Maha penyayang pada kita ni, kan? Insya-Allah. Okey. Kemudian ah kenapa ibu ya? Kerana bulan tu bintang tu jelas, bintang tu tak jelas, bintang tu terang, bintang tu tak terang. Itulah tanda hebatnya Allah Taala yang menjadikan bintang tersebut. Hebatnya Allah Taala yang menjadikan bintang tersebut. Hebat Allah Taala. Okey. Wa yara al-jumhur anna al-murada biha al-kawakibu as-sayyaratu kulluha. Yang dimaksudkan dengan ayat ni mengikut pendapat jumhur ulama tafsir adalah semua apa saja planet, apa saja bintang yang bergerak mengikut orbit masing-masing termasuk dalam ayat ini. Wa yara ba'dhum annaha ma 'ada syamsu wal qamar. Mengikut ulama lain pula yang dimasukkan semua bintang, semua yang bergerak planet dekat langit kecuali matahari dan juga bulan. Selain matahari bulan semua termasuk dalam ayat ni. Wallahu a'lamu bissawab. Saya nak teruskan dengan iza as'as, tapi iza as'as ni walaili iza as'as ada perbahasan yang agak panjang. Jadi kalau baca dalam masa 10 minit memang tak sempat lah ibu ayah ya. Kita sambung besok insya-Allah boleh. Kita sambung besok untuk walaili iza as'as. Boleh tak ibu ayah semua insya-Allah? Boleh? Okey. Saya buka satu soalan ni ibu ayah. Siapa nak tanya apa-apa tentang bahasa Arab? Apa-apa doa ke? Ringkas ya, ringkas. Boleh unmute ibu. Saya ada masa sikit lagi. Ha. Ada ibu ayah? Ada soalan tak? Tak ada kalau tak ada ibu sekarang insya-Allah ya. Okey, sekarang ini sajalah untuk petang ni. Sambung besok insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Ramai-ramai ibu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ibu wasnaya anak saya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tatawqah. Masyaallah.